Tak itu kecuali wajah dan tapak tangan. Daripada sini, tempat tumbuh rambut sehingga tulang dagu, ini had wajah. Maka had wajah di sini. Jadi orang perempuan kalau dia tutup cukup-cukup, maka tak sah. Dia kena lebihkan sedikit. Dia wajib melebihkan sedikit daripada menutup tulang dagu dia. Kalau dia semata-mata batasan tulang dagu sini, tidak sah. Kenapa? Kerana ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Faham tak? Kena belajar ya, fiqh penting ya. Kalau tidak sia-sia kita solat sama ni ya, cara mandi wajib yang benar ya. Itu yang ditekankan di pondok-pondok kita ya. Kalau di Nusantara di sana ilmu tentang taharah, wudu, tayamum, solat ya. Walaupun perkara tu nampak remeh tetapi hatta kadang-kadang orang yang mengaji usul fiqh tinggi-tinggi pun tak tahu tentang ilmu yang rendah dalam ilmu fikih ya. Muskilah hari ni ya. Kerana orang belajar hari ni kerana sijil ya. Orang belajar bukan kerana ilmu ya. Antum yang datang hari ni, anda sangka baik ini kerana ilmu ya. Kerana anda tak letak sijil, anda tak letak syahadah. Lepas habis pengajian anda tak akan bagi syahadah, anda tak akan bagi tauqid. Nak datang tak nak datang ikut antum, nak ilmu datang, tak nak datang sudah ya. Tetapi kerana antum datang kerana ilmu, maka itulah niat yang benar di dalam menuntut ilmu. Tapi kalau kita datang kerana nakkan sijil, nak dapat sanad daripada ustaz ni supaya balik Malaysia nanti boleh buat majlis pengijazahan kitab Al-Khulasah, majlis pengijazahan kitab pengijazahan. Syekh, asyik pengijazahan saja. Bila kita nak benar-benar memahami ilmu ya. Ini muskilah kita hari ini ya. Hatta benda ni tersebar ya di kalangan para penuntut ilmu, tak sepatutnya berlaku perkara ini ya. Terlalu berbimbang dengan mencari sanad. Wa idza ghassala al-mar'u wajhahu fi al-wudu'i wajaba 'alayhi ghaslu juz'in min ar-ra'si hatta yatayaqqana annahu ghasala jami' al-wajhi hakadha. Tengok dalam kitab tu ada sedikit kesalahan ya. Wajaba 'alaihi ya. Buang satu tu. Wajaba 'alaihi tu. Dia berulang dua kali. Jadi apabila seseorang dia ghassala wajhahu ya, dia membasuh mukanya di dalam wuduk, maka wajib dia membasuh juzuk daripada ra's dia. Jadi untuk mengetahui membasuh sebahagian daripada ra's itu tak dapat tidak, dia kena mengetahui had sempadan wajah. Dia tak tahu. Kalau dia tak tahu sempadan bagi wajah, macam mana dia nak tahu membasuh sebahagian daripada ra's ya. Maka yang disebutkan di dalam kitab fiqh, daripada awal tempat tumbuhnya rambut sehingga kepada tulang dagu, ini panjang bagi wajah, lebar bagi muka, bagi wajah, daripada cuping telinga kecil kepada anak cuping telinga sebelah kanan kepada sebelah kiri ya. Sini. Jadi kalau orang tanya, teka-teki ya, apakah perkara yang panjangnya itu lebih pendek daripada lebarnya? Cuba tengok. Panjang. Ini lebar kan? Ini panjang. Panjangnya itu lebih panjang daripada lebarnya. Tengok ini. Panjang, lebar kan? Panjangnya lebih panjang daripada lebarnya. Apa lagi perkara yang petak? Ini. Panjangnya lebih panjang daripada lebarnya. Okey, sekarang ada perkara yang panjangnya itu lebih pendek daripada lebarnya. Apa?
Apa? Wajah. Cuba ukur. Syuf tengok Ini kita punya ni satu suku. Satu suku ni adalah lebar muka kita. Dan satu ini adalah panjang. Ya, satu ini adalah panjang muka kita. Kalau kita tarik sini ke sini tak sampai. Dia satu suku. Maka lebar muka lebih panjang daripada panjang muka. Fahim Tom? Wahakadha. Al-amru bi syai'i yadullu 'ala al-ijza'. Aywa. إذا فعل المكلف ما أمر به فإنه يخرج عن العهد Anil uhdah. Jadi kalau seorang mukallaf dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia itu keluar daripada al-uhdah. Apa maksud al-uhdah? Iaitu yakhruju anit talabi min fi'lihi marratan ukhra. Iaitu yakhruju min talab, yakhruju minat talabi min fi'lihi marratan ukhra. Marratan ukhra. Maknanya al-amru, amar kepada sesuatu perkara itu menunjukkan kepada ijza'. Maknanya kalau seseorang dia melakukan perkara yang diperintahkan itu ma'murun bihi, maka ketika itu berlaku ijza'. Apa ijza'? Iaitu dia tidak lagi dituntut untuk melakukan perkara tersebut. Dengan makna zimmahnya itu telah terlepas. Ya, tanggungan dia terhadap perkara yang wajib tadi, amar tadi, telah terlepas. Itu ijza'. Ya, itu maksudnya iza fa'ala al-mukallafu ma umira bihi fa innahu yakhruju 'anil uhdah wa yattasifu fi'luhu bil ijza' bi nafsil amri. Dengan diri amar itu. Maknanya dengan semata-mata amar itu sendiri. Apa maksud bi nafsil amr? Ai la yahtaju ila amrin akhar. Iaitu tidak berhajat kepada amar yang lain untuk melepaskan seseorang itu daripada ijza' itu. Wala yahtaju ila amrin jadidin yadullu 'ala al-ijza'. Aywa, al-amru bil ada'. Al-amru bil ada'i laysa amran bil qada'i. Dhahaba jumhur usuliyyin ila anna al-amra bil ada'i la yakunu amran bil qada'i. Wa anna al-qada'a yahtaju li amrin jadidin bi khilaf al-ijza'i fi al-mas'alati as-sabiqah. Jadi jumhur usuliyin, masalah seterusnya yang berkaitan dengan amar, itu amar perintah dengan ada, iaitu melakukan contoh ada ussalah. Perintah untuk ada ussalah itu bukan perintah bil qada'. Maknanya kalau seseorang dia tidak dapat melakukan solat itu secara ada, adakah setelah keluarnya waktu dia itu disuruh untuk qada dengan amar yang sama? Jelas tak soalan? Sekali, adakah seseorang ketika mana dia diperintahkan untuk melakukan solat zuhur contohnya, okey, solat zuhur itu daripada gelincir matahari sehingga masuk waktu asar, habis waktu. Sekarang dia tidur dan dia tidak melaksanakan solat zuhur, padahal ada perintah solat zuhur pada dia. Dia tidur terlajak, masuk waktu asar, dia tersenar, tak solat lagi, dah lepas waktu, tak dapat ada. Maka kalau dia buat sekarang ini, okey, ketika mana sudah habis waktu zuhur, adakah dia wajib untuk melaksanakan zuhur tadi di dalam waktu asar dengan amar yang sama tadi? Tak. Al-amru bil ada laisa amran bil qada'. Maknanya setelah habisnya waktu zuhur dengan masuknya waktu asar, dia itu wajib untuk melakukan qada' zuhur, itu berhajat kepada dalil yang lain, amar yang berbeza daripada amar yang memerintahkan di dalam suruh solat zuhur di dalam waktu zuhur. Fahim Tom? Hadha huwa al-amru bi syai'in. Al-amru bi syai'in 'inda al-ma'muri wazi'un yahmiluhu 'alayhi.
perintah kepada sesuatu indal ma'mur wazi'un yahmiluhu alaih. Wazi' ni apa ya? Wazi' ni macam kita ni ada satu naluri yang kita nak kepada perkara itu. Ya. Kita nak kepada perkara itu. Contohnya kahwin. Ya, seorang orang normal dia akan nak berkahwin. Ya, bila sampai satu tahap umur dia nak berkahwin, tak payah tipulah. Dia akan nak berkahwin. Itu wazi'. Maknanya wazi' ni macam satu, apa kita panggil? Apa? Tabiat. Ya, tabiat. Ya. Tabiat. Jadi sesuatu tabiat ni dia kan mendorong kita kan. Secara tabiat dia macam mendorong kita untuk suka kepada sesuatu itu. Itu wazi'. Ya. Okey, idza amara syari', baca. إذا أمر الشارع بشيء عند المأمور إن المأمور وازع يزعه عليه من غير أمر الشارع فإن هذا الوازع قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب. Syuf, bila syari' iaitu Allah memerintahkan kepada sesuatu, ya. Dan di situ ada wazi' yang yazi'uhu alaihi min ghairi amri syari'. Maknanya sekira-kira kalau Allah tidak perintahkan kita kepada perkara itu, tetap kita nak buat benda itu. Itu wazi'. Ini tabiat kita memang macam tu, kita nak. Seperti kahwin, kalau Allah tak kata suruh kahwin, fankihu, kita nak tak? Nak. Ya, kerana tabiat manusia. Ya. Fa inna hadzal wazi', maka wazi' ini adalah qarinah yang memalingkan asal makna amar, dalalatul amar, daripada wujub kepada nadab. Ya, bila ada perintah yang berkait dengan di sana ada wazi', maknanya sekira-kira kalau syariat tidak memerintahkan kepada perkara tersebut tetapi manusia tetap mahukan kepada perkara tersebut, maka itu adalah qarinah. Bila datang juga amar kepada perkara tersebut, maka itu adalah qarinah bahawasanya amar di situ bukan wujub tetapi nadab. Kaqaulihi wadzalika kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Syuf, ya wahai ma'syar asy-syabab, ya sesiapa yang daripada kalian ini yang mampu al-ba'ah ni iaitu mu'natun nikah. Mu'natun nikah maknanya bebanan, tanggungan nikah seperti mahar, nafkah, ya. Man istata'a minkum al-ba'ah, maknanya seseorang kalau dia dah satu level dia mampu untuk memberi nafkah, ya, dia sudah mampu untuk berkeluarga, maka falyatazawwaj, kata Nabi SAW. Falyatazawwaj di sini adalah amar, ya, yang masuk kepadanya lamul amar, fi'il mudhari' yang masuk kepada lamul amar. Maka di sini asal kalam di sini menunjukkan kepada wujub. Sah? Baik. Tatkala yatazawwaj di sini, dia ini ada wazi' kepada seseorang, yang mana seseorang itu memang nak berkahwin, walaupun kalau Nabi tak suruh berkahwin, dia tetap nak berkahwin, maka itu adalah qarinah yang menunjukkan kepada amar di sini bukan wujub tetapi nadab, sunat. وهذا أمر بالزواج والأصل في الأمر الوجوب كما قدمنا إلا أن المأمور بالزواج وهم الشباب عندهم من الوازع والرغبة ما يحملهم على الزواج ولو لم يرد به أمر الشارع وهذا الوازع قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب على ما ذهب إليه الجمهور. شوف betul واضح maknanya walaupun kalau tak datang amar daripada syariat sekalipun, tetap seseorang itu dia ada raghbah, dia ada kesukaan untuk kepada perkara tersebut, maka ketika itu itulah qarinah yang menunjukkan bahawa amar di situ adalah nadab, bukan kepada wujub. Al-amru ba'da al-hazri. Al-amru ba'da al-hadri idza hadara asy-syari'u syai'an thumma amara bihi ba'da dhalika al-hadr فإن تقدم الحظر قرينة فإن تقدم الحظر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة أيضا وذلك كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فتقدم الحظر وهو فتقدم الحظر وهو منع البيع وقت النداء
قرينة تصرف الأمر بالبيع بعد الصلاة عن الوجوب إلى الإباحة. Jadi di sini al-amru ba'dal hazri. Masalah seterusnya yang berkait dengan amar itu adalah al-amru ba'dal hazri. Apa maksud al-amru ba'dal hazri? Ai at-tahrim. Yakni mula-mula Allah Taala mengharamkan kepada kita pada perkara tersebut. Kemudian Allah perintah kita untuk melakukan perkara tersebut. Mula-mula haram, tetapi kemudian datang perintah. Adakah amar di sini menunjukkan kepada wujub, iaitu kita berdiri di atas asal kepada dalalatul amar, atau di sini menunjukkan kepada selain daripada wujub? Ya, yakni ini tertentu kepada amar yang datang setelah di sana ada tahrim. Jayid. Seperti kata Allah Taala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a." Ya, dan tinggalkanlah baik. Allah kata, tinggalkan baik. Ya, ini jangan kamu berniaga. Summa qal, kemudian Allah Taala kata, "Wa fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard." Syuf, ya, apabila selesai kamu daripada solat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi, iaitu kamu nak berniaga, ya, kamu nak bekerja. Maka kan fantashiru itu kan amar kan? Maka adakah kata-kata fantashiru al-amar di situ yadullu 'alal wujub atau yadullu 'ala ghairil wujub? Yadullu 'ala ghairil wujub, iaitu ibahah. Wa huwal ibahah. Kenapa? Kerana sebelum daripada amar itu di sana ada tahrim. Di sana ada tahrim sebelumnya. Wadah? Wa mithluhu ومثله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا بعد قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. Dan sama juga seperti ketika mana seseorang itu berihram, maka Allah Taala ketika itu wa hurrima alaikum saydul barri, maknanya kamu diharamkan daripada saydul barri, maknanya memburu binatang, ya, memburu binatang daratan. Maka tetapi setelah kamu itu idza halaltum, maknanya setelah kamu selesai daripada ihram, kamu habis tahallul, maka ketika itu kamu sudah boleh fastadu. Kata-kata fastadu itu kan amar. Adakah wajib seseorang itu memburu binatang? Tak wajib. Tak wajib. Ya, kalau wajib, maka setiap orang yang habis ihram, yang bawa balik umrah ni, ya, habis dia ihram, dia kena fastadu, wajib. tak wajib. Kenapa? Kerana ada qarinah. Sebelum itu ada tahrim. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahitukum an idkhali luhumil adhahi fawqa thalathin ala fadakhiru ma badalakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuntu nahitukum, dulu aku melarang kalian daripada menyimpan daging-daging sembelihan lebih daripada 3 hari. Sekarang ini fadakhiru, maka simpanlah, ya. Maka kata-kata fadakhiru, maka di sini menunjukkan kepada ibahah. Kenapa? Kerana sebelum itu ada qarinah, iaitu tahrim. Sebelum itu Nabi melarang. Kuntu nahitukum, ya, dulu aku melarang kalian. Ai may yadkhulu fil amri, من يدخل في الأمر لا خلاف بين العلماء في أن المؤمنين جميعا داخلون في خطاب الله إذا كانوا مستجمعين لشروط التكليف من البلوغ والعقل والتأهل للخطاب، وأنه لا يدخل فيه الصبي ولا المجنون ولا الساهي، إلا أن الساهي يؤمر بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو من قضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. Jadi tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawasanya orang-orang mukminin itu semuanya itu masuk di dalam khitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya setiap ada khitab Allah Taala, perintah Allah Taala, maka orang mukminin semuanya masuk di dalam khitab tersebut. Apabila tapi idza kanu mustajmi'ina li syuruti taklif, bila mereka itu cukup syarat-syarat taklif, ya, iaitu apa? Minal bulugh wal aqli, ya, daripada syarat dia kena balik dulu. Syarat dia orang yang berakal, bukan orang gila, ya, orang yang hilang akal. Wa ta'ahul lil khitab wa annahu la yadkhulu fi wa ta'ahul lil khitab, maknanya dia itu sampai dakwah kepada dia, ya, maknanya sekira-kira dia sudah bersedia untuk melaksanakan perintah itu, dengan makna dia sudah menerima dakwah tentang agama Islam yang benar. Wa annahu la yadkhulu fihi as-sabi wala al-majnun wala sahi illa anna sahi yu'mar ba'da az-zahab bis-sahwi. Mereka orang yang lupa itu dia diperintahkan untuk melakukan perkara tersebut setelah hilangnya lupanya itu.
dengan dia menggantikan bijabari khalalis sahwi, dengan dia itu menampal khalal daripada sahwi dia itu. Kalau kita dalam solat tu ada apa? Sujud sahwi kan. Min qada'i ma fatahu min as-salati wa dhamani ma atlafahu min al-mal. Dan dia apa? Dhamani iaitu dia mengganti semula barang-barang yang dia rosakkan daripada harta benda. Zahaba jumhur. ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. Maka jumhur usuliyin berpandangan bahawasanya orang-orang kufar itu mukhatabuna bi furu' syariah. Mereka dikhitabkan dengan furu' yang syariah. Dan dengan apa yang la wa bima la tasihu illa bihi, dan apa yang tidak sah melainkan dengannya, iaitu Islam. Jadi kalau Allah perintahkan aqimus solah, adakah orang kafir itu termasuk di dalam khitab aqimus solah? Masuk. Bukan sahaja wajib untuk solat, bahkan wajib juga untuk Islam. Kerana Islam itu adalah syarat kepada sah niat. Baik. Wazalika. وذلك بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. Itu ya firman Allah Taala ma salakakum fi saqar. Maknanya orang-orang kafir itu mereka berada di dalam neraka saqar. Mereka itu berkata apa? Kami lam nakun minal musallin. Maknanya kami masuk neraka ini bukan kerana kami ini tak Islam, bukan kerana kekufuran kami sahaja, bahkan kerana kami tak solat pun kami kena azab. Maknanya dua kali azab. Satu azab kufur, yang kedua azab tak solat. وهذا صريح في أنهم كانوا كافرين وعذبوا على ترك الصلاة وعدم إطعام المسكين إلى جانب تعذيبهم بالكفر مما يدل على أنهم كانوا مكلفين بفروع الشريعة. Dan ayat ini menunjukkan kepada bahawasanya mereka itu ditaklifkan dengan furu' syariah juga. وليس المراد بتكليفهم بفروع الشريعة مما يتوقف على الإسلام كالصلاة أنهم يأتون بها حال كفرهم لأنهم إن أتوا بها لم تصح منهم لأن صحتها متوقفة على الإسلام وهم ليسوا بمسلمين. Dan bukanlah yang dikehendaki dengan taklifnya mereka itu dengan furu' syariah mimma yatawaqqafu 'ala al-Islam, daripada perkara yang terhenti di atas Islam seperti solat. Bukan maknanya mereka itu ditaklifkan untuk melakukan solat ketika mereka itu hala kufrihim, ketika mereka sedang kufur. Kenapa? Kerana kalau mereka mendatangkan solat sedangkan mereka itu dalam keadaan kufur, itu tidak sah solat mereka. Kerana sahnya solat mereka itu terhenti di atas keislaman mereka. Wa hum laisu bil muslimin wa innamal murad taklifihim biha تكليف بها أن الله تعالى يضاعف لهم العذاب يوم القيامة بتركها فيعذبون على كفرهم ويزاد لهم في العذاب بسبب عدم فعلهم بالتكاليف الشرعية. Jadi murad daripada taklifnya mereka itu dengan furu' syariah, seperti solat, yang mana solat itu terhenti di atas Islam, sahnya solat itu terhenti di atas Islam, maka muradnya ialah mereka itu digandakan azab kepada mereka itu pada hari kiamat. Satu, mereka kena azab dengan sebab kekufuran mereka. Yang kedua, mereka kena azab kerana mereka tidak melakukan solat. Wadah? Qala ta'ala الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. Syuf, kata Allah Ta'ala الذين كفروا. Satu, wasaddu an sabilillah. Dua, maknanya bukan sahaja mereka itu kafaru, tetapi mereka itu wasaddu an sabilillah pun kena azab juga. Lepas tu zidnahum azaban fawqal azab. ثانيا النهي هو القول الطالب للترك بلا علو ولا استعلال. Baik, kita masuk kepada part yang kedua, iaitu an-nahyu, iaitu larangan. Di mana an-nahyu itu al-qaul at-talib litarki bila uluwin wala isti'la'in. Di sini bila khilaf. Di sini bila khilaf. Apa maksud bila khilaf? Maknanya kalau tadi pada amar, di sana ada khilaf. Al-qaul at-talib lil fi'li bila uluwin wala isti'la'in al-khilaf. Maknanya Mu'tazilah mensyaratkan amar itu dengan ulu.
Abul Husain Al-Basri mensyaratkan isti'la pada amar. Tetapi di sini nahyu, di sini tidak ada khilaf. Maknanya jumhur usuliyin, ya, wa in kanu mu'tazilah, mereka sepakat bahawasanya an-nahyu itu bila uluwin wal isti'la'in, tanpa ulu dan tanpa isti'la'. Wal kalamu fihi, wal kalamu fihi kal kalami fi ma sabaqa fil amr. Jadi bahasan yang kita bahaskan di dalam nahyu ini sama, hampir-hampir sama sebagaimana yang kita bahaskan di dalam amar tadi, melainkan ada beberapa perbezaan. Aywa. Wa sighatuhu allati tadullu alayhi la taf'al. Wa hiya haqiqatun fi at-tahrim, majazun fi ghayrihi min al-karahati wa ghayriha min al-ma'ani allati tadullu laha. Jadi sirah macam biasa, setelah kita membahaskan ta'rif itu, kemudian kita datangkan dengan sirhatun nahyi, iaitu la taf'al. Ataupun kadang-kadang tidak didatangkan dengan lafaz la taf'al, tetapi didatangkan dengan lafaz naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il malakih, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah, wa hakadha. Didatangkan dengan kata naha, kita ada la taf'al, tak. Jadi la taf'al seperti wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam, ya. Wahya, dan siratul amar itu hakikatun fit tahrim, ya, hakikatnya adalah tahrim. Kalau amar itu hakikatnya itu fil wujub, di sini hakikatnya adalah fit tahrim. Majazun fi ghairihi min al karaha wa ghairiha ila al akhirih. Fa idza nuhina an syai'in, apabila kita dilarang daripada sesuatu perkara, hamalna nahya ala tahrim, kita hamalkan nahi tersebut itu di atas tahrim, kerana itu adalah hakikah kepada an-nahyu, ya, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Jayyid. Wala nasrifu anhu ila ghayrihi min al-ma'ani allati yadullu laha kal karahati illa bi qarinatin, dan kita tidak memalingkan makna tahrim itu kepada selain daripada makna tahrim, melainkan dengan datangnya qarinah. Ya, sebagaimana tadi, kita tidak memalingkan makna amar itu kepada wujub daripada wujub, melainkan di sana ada qarinah yang memalingkan daripada wujub kepada selain wujub. Nafsul bahas ini. Wan nahyu ba'da al-wujub lit-tahrimi bi khilaf al-amri ba'da at-tahrimi ala ma marra, wa yadullu ala al-fawri wat-takrari bi khilaf ma marra fil amri aidan. Syuf. Nahyu setelah wujub itu lit-tahrim. Tadi al-amru ba'dal hadri, ay ba'da tahrim al-ibahah. Tengok elok. Al-amru ba'dal hadri al-ibahah wa laysa biwajibin. Tetapi di sini an-nahyu ba'dal wujub, maknanya ada perintah wajib, kemudian ada larangan datang. Larangan di sini adakah menunjuk kepada tahrim ataupun ibahah? Tahrim. Bikhilafil amri ba'da tahrim ala ma marra, aywa, wa yadullu ala al-fawri wat takrar bikhilafi ma marra, dan nahi juga menunjukkan kepada faur dan takrar, ya. Maknanya kalau Allah Ta'ala kata wala taqrabuz zina, maka sekarang jangan buat zina, bukan tarahi. Oh, kalau tarahi zina dulu kemudian baru tak buat. Ya, fajtanibu, kan, ya. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Oh, kalau tarahi di sini, maka kita makan dulu harta orang lain dengan bil batil, kemudian baru wala ta'kulu amwalakum. Sebab itu an-nahyu yufidul fawra. Wa takrar. Takrar maknanya kalau kita disuruh untuk tidak memakan harta orang dengan cara yang salah, dan kita telah pun melaksanakan perkara tersebut, iaitu dengan kita meninggalkan memakan harta orang dengan cara yang batil pada pertama kali, okey, kemudian kali kedua boleh tak kita buat? Tak boleh, tetap tak boleh. Itu maksud takrar, terus. Maknanya perintah itu berterusan. Kenapa ya? Apa taklil dia di sini? Kerana para usuliyin tu mereka melihat asal kepada sesuatu itu al-adam. An-nahyu, kalau kita lihat kepada an-nahyu, iaitu qaulut talib litarki,
perkataan yang menuntut untuk meninggalkan perkara tersebut. Meninggalkan di sini adalah i'dam, yakni kita meniadakan perkara tersebut. Padahal muqtada nahyi, hakikat daripada nahi itu, walaupun di situ ada perintah untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang, tetapi hakikat dia adalah melakukan did bagi manhi anhu. Itu hakikat kepada nahi. Syuf, rokis fokus. Walaupun contoh ya, saya kata jangan duduk, nahi kan, jangan duduk. Kata-kata jangan duduk itu adami, benda yang tak ada. Hakikat daripada nahi jangan duduk ialah kita mengadakan did bagi manhi anhu. Iaitu mengadakan did kepada manhi anhu. Maknanya apa? Apa dia? Kalau duduk, tak duduk. Tak duduk, buat tak duduk tu. Faham? Buat tak duduk. Itu if'al tak duduk. Itu maksud daripada la tajlis. La tajlis ay if'al la tajlis, iaitu jangan duduk, iaitu buatlah perkara yang tak duduk. Maknanya apa? Berdiri, baring, tidur. Wadah kan? Nampak tak? Ya. Saya kata minum. Ada. Jangan minum. Jangan minum. Kata-kata jangan minum, apa did bagi minum? Tak minum, iaitu buat tak minum. Buat tak minum. Makan. Saya kata jangan berzina. Apa did bagi tak zina? Apa did bagi zina? Tak zina. Yang ni buat tak zina. Ini berjalan, berlari, main bola. Nampak? Tak nampak lagi? Macam blur je. Wadah kan? Itu dah muqtada daripada an-nahi. Ayuh. دلالة النهي على الفساد. المنهي عنه إما أن يكون عبادة أو معاملة، فإذا كان المنهي عنه عبادة دل النهي على فسادها، وسواء في ذلك عنها بعينها نهي عنها وسواء في ذلك أنهي عنها بعينها كصلاة الحائض وصيامها أم بأمر قارنها وكان لازما لها كصيام يوم العيد وصلاة النفل المطلق في أوقات الكراهة. Dalalatun nahyi itu alal fasad, iaitu al-manhiyu anhu tu. Al-manhiyu anhu itu terkadang dia itu ibadah, terkadang dia itu muamalat. Ibadat, terkadang larangan itu terkena kepada ain ibadat. Terkadang larangan itu terkena kepada sesuatu yang juz'un minal ibadah, seperti syarat. Terkadang nahi itu terkena kepada amrun kharijun anil ibadah. Tiga. Sekejap. Okey.
Jadi dikata contoh dia seperti li'ainiha, seperti kasolatil haid wa siyamiha, ya, seperti orang yang haid itu kan manhi anhu, dia itu dilarang, orang yang haid itu dilarang untuk solat, ya, dilarang untuk solat. Ain solat maknanya dilarang untuk mengerjakan ain solat kepada orang yang haid, ataupun larangan itu terkena kepada amrin qaranaha, iaitu suatu perkara yang muqaranah kepada ain yang ibadat tersebut, ataupun ibadat tersebut wa kana laziman lahu, tetapi dia itu melazimi kepada ibadat itu, seperti siam yaumil aid, seperti berpuasa pada hari aid, iaitu hari raya. Begitu juga solat sunat mutlak fi awqatil karahah, iaitu awqatil karahah al-khamsah, yang 5 tu. Cuma di sini tak disebut, ya. Dia tak sebut amrun kharijun anil ibadah. Ada satu lagi, ya, amrun kharijun anil ibadah. Satu li'ainiha, yang kedua li amrin qaranaha wa kana laziman laha, 2. Yang ketiga amrun kharijun anha, ai anil ibadah. Seperti apa? Seperti kita dilarang daripada berwuduk dengan maksub, dengan air yang dirampas ataupun tempat yang dirampas. Maknanya kalau kita solat di tempat yang kita rampas, bukan milik kita, tapi kita rampas tanah tu daripada orang, ya. Adakah sah solat kita? Sah, tapi haram, ya'tham, berdosa. Adapun yang pertama dengan yang kedua tadi, iaitu li'ainiha ataupun li'amrin qaranaha wa kana laziman laha, dua ini la tasih, ya, la tasih. Maknanya kalau orang haid dia solat, adakah sah solat dia? Tak sah. Orang yang berpuasa pada hari Aid, iaitu 1 Syawal, adakah sah puasa dia? Tak sah. Dua ni. Yang ketiga amrun kharijun anil ibadah, seperti apa? Al-manhiyu anhu dia. Al-manhiyu anhu dia itu, iaitu berwuduk dengan ma'in maksubin, itu sah. Wuduk dia tu sah tak? Sah. Solat dia dengan air wuduk yang maksub, sah tak? Sah. Tetapi haram, berdosa. Wa in kana al-manhiyu anhu mu'amalatan falahu 4 halat. Aywa. Al-ula an yakuna an-nahyu radi'an ila nafsi al-'aqli ka bai'il hasad. Baik, tadi kita bahaskan tentang al-manhiyu anhu itu adalah ibadat. Yang ini kita masuk kepada muamalat. Yang pertama ialah terkena kepada raji'an ila nafsil akad, ya, nafsil akad ka bai'il hasah. Bai'il hasah maknanya baik kita ini. Okey. Kat mana saya baling batu, kena tempat tu, kamu kena beli tu. Itu bai'ul hasah. Maknanya kamu tak ada hak untuk memilih, ya. Kamu tak ada hak untuk memilih apa yang dibeli. Saya akan baling mana batu tu terkena barang tersebut, kamu kena ambil beli. Itu bai'ul hasah. Ini manhiyu anhu dia kepada ini nahyu dia itu kembali kepada nafsul akad, ya, nafsul akad, diri akad itu sendiri, ya. Dan ini nau' min anwa'i bai'il gharar, ya. الثانية أن يكون النهي راجعا إلى أمر داخل في المعاملة وجزء العقد كالنهي عن بيع الملاقي. Yang kedua ialah larangan itu terkena kepada amrin dakhilin fil muamalah wa juz'il aqdi. Yang tadi kepada nafsil aqdi, yang ini kena kepada juz'il aqdi. Seperti nahyu an bai'il malakih, ya, larangan kepada bai'il malakih. Bai'ul malakih ni ialah jual beli kepada sesuatu perkara yang la yakun mar'iyan, ya, seperti kita beli barang, kita beli anak lembu yang dalam hamil, ya, anak lembu yang sedang dihamilkan. Jadi ada lembu, bapaknya ibunya, mana ada bapak hamil ibunya hamil,
ada anak dalam perut dia. Okey. Kemudian hakim kata, saya nak beli anak kambing yang di dalam perut ibu dia ni. Okey, sekarang ni dia beli. Ini, adakah belian ini sah? Ini dia. Dia kembali kepada juz'il aqdi. Ya. Dan ini, kenapa dia tak sah? Kerana bendanya tak nampak. Mana bendanya? Dan satu cacat dia pada la yakunu mar'iyan. Yang kedua, dia la yakunu maqduran ala taslim. Dia tidak boleh ditaslimkan. Macam mana nak taslim? Benda tak ada. Kalau, jadi, sebab apa? Sebab apa Islam melarang? Kerana, boleh jadi, binatang, anak yang dibeli di dalam perut ibu yang hamil itu, boleh jadi dia mati. Akad dah berlaku, tapi mati. Bukankah itu terzalim kepada pembeli? Kemudian tak jelas, adakah ini jantan atau betina? Kemudian tak jelas, adakah dia akan lahir dalam keadaan normal ataupun dia cacat? Maka Islam melarang jual beli seperti ini. Itu namanya bai'ul malakih. Yang ketiga, الثالثة أن يكون النهي لأمر خارج عن العقد إلا أنه لازم له وذلك كالنهي عن بيع درهمين bidirhamaini. Yang ketiga, larangan itu, yakni yang pada muamalat ini, dia berlaku kepada sesuatu yang kharij anil akad. Syuf, kharij anil akad, tetapi dia itu melazimi kepada akad. Seperti apa? Seperti nahyu an bai'i dirhamin bidirhamaini. Ini nama dia ribal fadli. Ya, ini nama dia ribal fadli. Jadi riba itu terkadang ribal qardi, terkadang ribal itu ribal buyu'i. Riba qarad, ya, ataupun riba duyun. Boleh kita kata duyun, atau jadi riba duyun ni macam mana ya? Macam Alung buatlah. Alung. Okey, saya bagi kamu pinjam RM10,000. Tapi kamu kena bayar dekat saya RM10,100. Itu riba. Ya, itu nama dia riba. Riba apa? Ribal qardi ataupun riba duyun. Ya, riba di dalam masalah hutang piutang. Kenapa? Kerana dia minta lebih. Ya, tak boleh, itu haram. Ya, itu haram. Itu riba. Berbeza ya, tetapi Islam menggalakkan orang yang meminjam untuk membayar lebih daripada apa yang dipinjam. Berbeza. Kalau orang pemiutang, orang yang pemberi hutang, dain, dia mengatakan, aku bagi kamu 10,000, kamu kena bayar kepada aku 10,100. Itu riba. Tetapi kalau dia kata, aku bagi kamu 10,000 dan kamu pulangkan kepada aku 10,000, itu tidak berlaku riba. Tetapi pihak penghutang, ketika mana dia nak bayar, dia bayar 10,100. Kenapa? Kerana terhutang budi kepada pemberi hutang. Ini berlaku riba tak? Tak berlaku riba. Bahkan digalakkan di dalam Islam. Ya, kerana kita terhutang budi dengan orang. Ya, orang tu dah buat baik pada kita ketika mana kita susah, bagilah lebih. Riba ad-duyun ataupun ribal qardi. Yang kedua ialah ribal buyuk. Ribal buyuk ada dua. Imma nasi'ah, ya, imma riba nasi'ah ataupun riba al-fadl. Riba nasi'ah iaitu riba. Jadi ribal buyuk ini dia berlaku kepada barang ribawi. Ya, seperti emas, apa lagi? Dia berlaku antara barang ribawi. Ada syarat kan? Al-hulul, 3 syarat. Al-hulul, at-tamathul, at-taqabud. Ya. Jadi kena hulul. Maknanya tak boleh takjil. Ya. Kita beli emas dengan emas, tak boleh takjil. Maknanya tak boleh kita pergi kedai emas, aku nak beli gold bar 50 gram. Bayar duit dulu. Kemudian tokey kedai kata, besok aku bagi emas. Bukan hari ni, esok. Takjil. Tak boleh. Ya?
Tak cukup syarat. Begitu kena ada tamathul. Tamathul maknanya mikdarnya sama, jenis yang sama. Maknanya kalau orang perempuan, dia ada gelang. Dia ada gelang beratnya 10 gram. 10 gram miskin lah. 30 gram. Okey, 30 gram. 30 gram dia nak trade in kepada pemilik kedai emas. Dia kata, okey, aku bagi emas 30 gram. Aku punya gelang ni 30 gram. Okey, aku nak beli emas yang pada engkau ini, aku nak tukar dengan rantai. Ya, dengan rantai. Tapi rantai ni rantai baru. Jadi dapat 28 gram lah. Sebab rantai baru. Okey. 30 gram tukar dengan 28 gram. Tidak ada tamathul di situ. Tidak cukup syarat. Maka berlaku riba. Ya. Jadi sebab tu kalau kita pergi kedai emas, ya, jangan buat macam tu, ya. Trade ini bahaya. Ya, haram, ya. Tukar tak sama timbangan. Tapi sebab emas dia emas baru, kita punya emas lama, maka kita kena bagi lebih timbangan, dia bagi kurang timbangan. Ya. Maka itu haram. Ya. Sebaiknya sepatutnya kita jual dulu. Ambil duit. Kemudian beli dengan duit. Bukan beli dengan emas ni, tetapi beli dengan duit. Ya. Itu dia. Itu ribal fadli nama dia. Ya, kalau berlaku perbezaan timbangan tadi nama dia ribal fadli. Yang tadi kalau berlaku takjil, di situ panggil ribal nasi'ah. Okey. Di situ. Ya, jadi bai'i dirhamin bidirhamaini. Iaitu jual jual dirham dengan 2 dirham. Mungkin sebab apa? Sebab dirham, 1 dirham itu dirham baru, cantik. Yang 2 dirham tadi dirham lama. والنهي عن في هذه الصور والنهي في هذه الصور الثلاثة يدل على الفساد. الرابعة أن يكون النهي خارجا من العقد أو المعاملة غير لازم له، وذلك كالنهي عن البيع وقت النداء بيوم الجمعة، فإن النهي راجع إلى خارج عن المعاملة والعقد، وهو الخوف من تفويت الجمعة وليس بذات البيع. شوف yang keempat. Jadi yang pertama la tasih, yang kedua la tasih, yang ketiga la tasih, yang keempat tasih. Maknanya muamalat itu, akad itu berlaku secara sahih. Apa dia? Iaitu ayyakuna kharijan. Nahyu itu berlaku pada kharijan anil aqdi awil muamalah ghairu lazimin lahu, yang tidak melazimi kepada akad itu. Wa dzalika kan nahyi anil bai'i waqtan nida, seperti tegahan daripada berjual beli pada waktu nida li yaumil jum'ah, iaitu pada azan yang pertama hari Jumaat. Kalau kita berjual beli, hukum dia makruh. Pada azan yang kedua hari Jumaat kita berjual beli, hukum dia haram. Syuf, ketika mana haram ini, adakah haram ini serta tidak sah akad ataupun haram serta sah akad? Sah akad. Itu dia. Waqtan nida'i li yaumil jum'ah fa inna an-nahya raji'un ila kharijin 'anil mu'amalati wal 'aqdi wa huwa al-khawfu an tafwitil jum'ah wa laysa li dzatil bai'. Ya, jadi kerana takut daripada terluput daripada sembahyang Jumaat. Wa laysa li dzatil bai'. Aywa, wa tafwitul ibadah. Tafwitul ibadati amrun muqabil lil bai'i illa annahu ghayru lazimin lahu faqad tafutu as-salatu bil bai'i wa qad tafutu bi ghayrihi wa qad yabi'u fi tariqi ila as-salati fala tafut. Jadi luputnya ibadah itu amrun muqarinun lil bai' illa annahu ghayru lazimin lahu faqad tafutu as-salah. Jadi terkadang solat itu dia itu luput dengan baik, wa qad tafutu bi ghayrihi. Jadi larangan untuk berjual beli ketika mana azan kedua hari Jumaat bukan larangan kepada jual beli sahaja. Oh, kalau macam tu larangan kepada jual beli, tengok TV kat rumah boleh ya? Tak haram? Haram. Main bola dah masuk azan, haram. Kenapa? Kerana khauf min tafwitil Jum'ah, iaitu sesuatu perkara yang amrun kharijun anil akad. Qad tafutu salatu bil bai'i wa qad tafutu bi ghairi. Ya, mungkin dengan baik, terkadang mungkin dengan selain baik. Wa qad yabi'u fi tariq ila salati
fala tafut. Ya, terkadang dia itu berjual di dalam tarik kepada solat, maka dia tidak gugur daripada solat Jumaat. Jadi yang diharamkan itu adalah kerana takut daripada gugur ataupun terlepas sembahyang Jumaat. Bas. Jadi khulasah, al-farqu bainal amri wan nahyi. Las. Apa dah ni? Ush, sebelah suku dah. Al-farqu bainal amri wan nahyi. Beza di antara nahyi dengan amar. Yang pertama. Nak saya tulis ke? Al-amru dengan an-nahy. Yang pertama at-ta'rif, dari sudut ta'rif. Al-qawlu at-talibu lil-fi'l. Al-qawlu at-talibu lit-tarki. Satu. Yang kedua, sighatul amri. Sighahnya, sighatul amri ataupun sighah an-nahyi. Sighahnya apa? Ada 4. Al-mazkurah. Ya, 4 yang al-mazkurah kita dah sebut. Di sini ada satu je, iaitu la taf'al. Yang ketiga, dalalatu sighatul amri. Dalalah dia ialah al-wujub. Di sini dalalah dia adalah at-tahrim. Kemudian, masail al-amru ba'da al-hadri. Yufid al-ibahah. Al-amru, an-nahyu. An-nahyu ba'da al-amri yufid at-tahrim. Syuf. Yang kelima, al-fawriyah. Hal al-amru yadullu ala al-fawr? La yadullu ala al-fawr. Adapun pada nahyu yadullu ala al-fawr. التكرار. هل الأمر يدل على التكرار؟ لا يدل على التكرار. النهي يدل على التكرار. واضح إلى هنا؟ Baik, al-faslur rabi' fil umumi wal khususi. Jadi akan datang kita akan masuk kepada bab umum dan khusus. Ini fasal yang lebih menarik daripada ini. Semakin menarik perbahasan usul fiqh kita. Subhanallah.
Ini kalau tak datang ni, antum akan menyesal sampai mati. Al-umum wal khusus, perbahasan yang sangat menarik. Dan banyak orang ikhtalat alaihi tentang perbahasan ini. Kerana rumit sedikit untuk memahami al-umum wal khusus ini. InsyaAllah saya akan menjelaskan dengan cara yang mudah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.